Ta'ala atas nikmat kurnianya, taufik dan hidayahnya, untuk sama-sama kita berada pada pagi ini, iaitu pagi yang mulia insya-Allah, pagi yang tenang, untuk sama-sama kita berkongsi lah insya-Allah. Yang keduanya, salam dan selawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, junjungan kita, rujukan kita, dalil kita, uswatun hasanah, insya-Allah dalam kehidupan kita di dunia dan akhirat insya-Allah. Dan yang seterusnya, terima kasih kepada pihak Teratak Hadis atas jemputan dan ingatan insya-Allah. Jadi pada pagi ini insya-Allah saya akan start mengajar tafsir lah. Mungkin adalah sikit tafsir tu, tapi tak seperti sebelum-sebelum ni. Sebab hari ni mungkin kita buat santai-santai berkenaan dengan Lailatul Qadar. Berkenaan dengan Lailatul Qadar. Mungkin ada dalam kalangan asatizah dah ada mengajar dan sebagainya. Hari ni mungkin kita tambah sikit-sikit je lah. Sebelum tu saya nak tanya, suara saya jelas? Jelas tak? Baik. Saya nak share kejap. Okay. Tuan-tuan boleh nampak slide saya? Baik. Boleh tak? Boleh. Alhamdulillah. Jadi mungkin kita tak pergi sangat kepada teknikal macam definisi dan sebagainya lah. Mungkin kita akan masuk secara tak langsung. Tapi saya lebih kepada nak kepada yang menjadi khilaf yang menjadi khilaf orang ramai lah. Mungkin kita nak keluar daripada khilaf tu, jadi kita nak bawa kepada masyarakat lah. Sebab untuk tema kita punya perbincangan pagi ni, dia lebih kepada ihsan. Ihsan ni kalau kita terjemahkan dalam bahasa Inggeris, dia sebagai excellence. Dan kalau dalam bahasa Arab, dia ada perkataan hasan, ahsan kan, yang terbaik kan. Jadi ihsan ni yang kita sebut sebagai dalam keadaan seseorang membuat satu perkara tu dalam keadaan yang terbaik. Anta'budullaha ka'annaka tarahu fa innahu fa illam yarahu fa innahu yara. Kalau kita solat atau kita melakukan satu ibadat, seakan-akan kita nampak Allah SWT, kita rasa diperhatikan. Dan kalau kita tak nampak Allah SWT, Allah SWT nampak kita. Jadi kemuncak ibadat, dalam apa saja ibadat tu, kita rasa kita diperhati oleh Allah SWT. Ini yang dirasai oleh para al-muqarrabun, orang yang hampir dengan Allah SWT kan. Jadi kita nak capai benda tu lah dalam kita punya perbincangan ni. Sebab perbincangan Lailatul Qadar ni dah banyak kali dah dibincang kan. Kita pun alhamdulillah dah banyak kali lah lalui Ramadan. Jadi setiap kali Ramadan memang kita akan dengar benda ni. Cuma kita nak, kalau boleh, naikkan sikit level kita ni. Apa yang kita nak capai dalam bulan Ramadan ni yang mungkin berbeza dengan Ramadan yang lepas kan? Sebab kita ni manusia yang berdosa. Jadi kita punya ujian setiap kali Ramadan ni adalah kita nak tingkatkan ibadat kita. Macam sebelum-sebelum ni saya ada kongsikan tentang kualiti puasa. Jadi kalau tuan-tuan ingat, ramai para ulama ni, khas ni macam Izzuddin Abdul Salam, Sultanul Ulama Izzuddin Abdul Salam, kemudian ada Imam Al-Ghazali, and then ada lagi a few imam lagi yang lain-lain yang menulis tentang puasa dan sebagainya kan. Seperti Imam Izzuddin Abdul Salam dalam Maqasid As-Siyam, beliau mendatangkan hadis kan, yang mana Nabi SAW bersabda, man lam yada' qawlu zuri wa amala bihi falaysa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Atau kama qala, man lam yada', barang siapa yang tidak meninggalkan
qaulu zuri, kata-kata yang tidak kita sebut tidak berfaedah, kata-kata yang sia-sia, kata-kata dusta, kata-kata yang menghina orang lain dan sebagainya. Qaulu zuri wa amala bihi, dan dia beramal dengannya pula. Dia dah menggunakan lisan dia dan dibuktikan pula dengan amal jawarih, dengan bukti badan dia. Badan dia melakukan juga bentuk-bentuk. Antara syarahan hadis wal amala bihi ni adalah um, dia menampakkan body language dia tu. Tu bahasa badan dia. Bahasa badan dia ialah bahasa menghina orang lain. Bahasa badan dia ialah bahasa uh, menista orang lain. Wal amala bihi falaisa lillah, Allah tidak berhajat. Falaisa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabahu, Allah tidak berhajat kepadanya untuk meninggalkan makan dan minumnya. Basically orang yang tak menjaga lisan waktu Ramadan ni, basically dia macam tak puasa lah. Sebab siam kan dalam Al-Quran Allah SWT menggunakan dua perkataan tentang puasa kan. Yang mana yang pertamanya Allah SWT sebut tentang ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam, wahai orang-orang beriman, telah difardukan ke atas kamu puasa seperti mana difardukan pada orang sebelumnya. Allah menggunakan perkataan siam. Dan dalam satu perkataan yang lain, Allah SWT sebut juga tentang kisah Nabi Nabi Zakaria, yang mana Nabi Zakaria dia menyebut tentang saumu. Ini inni nazartu lirahmani sauma. Ini dua kataan ni. Dan sungguhnya aku telah bernazar untuk berpuasa kerana Tuhan yang Maha Pemurah. Ini dalam surah Maryam. Ini nazartu lirahmani sauma. Jadi ada kedua kataan ni, siam dengan sauma. Apa maksud siam, apa maksud sauma? Jadi perkataan sauma dia bermaksud menahan diri, tapi dia bermaksud menahan diri daripada berkata-kata. Itu maksud sauma. Ini nazartu lirahmani sauma. Kalau kita nak terjemah, sungguhnya aku telah bernazar untuk menahan kata-kata daripada berkata kerana Tuhan yang Maha Pemurah. Dan kalau kita baca yang surah Al-Baqarah tadi tu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam, itu bermaksud berpuasa, iaitu menahan diri seluruh anggota badan ni daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa lah, daripada hal-hal yang membatalkan puasa dan sebagainya. Jadi siam, soma, yasumu, ini bermaksud menahan diri, ataupun dalam bahasa Inggeris kita sebut sebagai abstain, kan, kita tahan, holding ourselves. Dan salah satu ibadat yang besar jugalah, kan. Kata Umar Abdul Aziz, afdalu ibadah afdalu ibadah menunaikan kefarduan. Allahumma salli ala Muhammad. Macam dah lupa dah dia punya tu. Tapi dia ada sebut faraid dan sebagainya lah. Main menunaikan fardu dan meninggalkan maksiat. Tapi ada juga satu kata-kata lain dia sebut afdalu ibadah tarku ma'asi. Itu sebaik-baik ibadat tu meninggalkan dosa. Bermakna menahan diri. Sebab tu puasa ni Allah SWT berikan pahala yang berganda lah. Kan dalam hadis kursi Allah SWT berfirman fa'innahu li wa ajzi bihi. Kan? Fa'innahu li wa ajzi bihi. Kerana orang yang puasa ni dia buat untuk Allah SWT semata-mata. Wa ajzi bihi, dan akulah yang semata-mata yang memberi ganjaran. Jadi Allah SWT memberi ganjaran untuk puasa ni tanpa limitasi, tanpa had. Berbanding dengan ibadat-ibadat lain, kita tahu dia ada had. Contohnya kalau orang tu solat di Mekah, puasanya pahalanya 100,000. Kalau solat di Madinah, Masjid Nabawi, pahalanya 10,000. Kita tahu dia punya jumlah tu, pahala tu. Tapi untuk puasa, kita tak tahu berapa jumlah dia. Sebab puasa ni dia luar biasa dia punya pahala kan.
Dia berganda-ganda dan lebih besar dia punya gandaan dia. Dan ada satu lagi ibadat yang sama juga macam puasa ni, tak ada juga limit, iaitu sabar. Kan? Sabar yang kali pertama apabila kita menimpa musibah tu, sabar yang pertama tu Allah SWT beri gandaan yang luar biasa. Sebab tu ibadat sabar dan ibadat puasa ni kedua-duanya ada tema yang sama, iaitu menahan diri. Dia bertahan diri. Dia tak perlu kita bergerak ke arahnya, tak perlu orang tak tahu pun kita sabar, melainkan kita bagi tahu dia kita sabar. Sama juga macam orang tak tahu kita puasa, melainkan kita beritahu dia atau kita buat satu perkara yang menampakkan kita ni tidak puasa. Tapi kalau dia tak ada, kalau dia tak buat apa-apa, tak bagi tahu orang, orang pun tak tahu dia puasa ke tidak, kan? Menarik ni ibadat puasa dengan sabar. Ibadat-ibadat lain kita boleh tahu dia buat tu. Contohnya dia buka Quran, maknanya dia tak baca Quran. Ataupun dia pakai baju, dia pakai minyak wangi, siap-siap ambil wuduk, dia jalan ke masjid. Kita tahu dia nak pergi solat. Kita nampak dia dibuktikan dengan amal badan dia. Kita boleh nampak secara zahiri. Tapi bila puasa dengan sabar, dia macam terlindung, kan? Dia rahsia. Hanya Allah SWT yang tahu. Jadi sebab tu orang yang puasa dengan sabar ni, selayaknya Allah SWT yang beri dan buat untuk Allah semata-mata, memang besar pahalanya, kan? Baik, kita tengok yang pertama dulu. Jadi bila cerita pasal Lailatul Qadar, antara pembincangan masyarakat pada hari ini adalah tentang 10 malam terakhir bulan Ramadan ni, kan? Dan berlaku ada khilaf juga, nanti saya akan masuk juga. Dan kita tengok dulu hadis ni daripada Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashri awakhir ma lam yajtahidu fi ghairihi. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh yajtahidu, kan, dalam melaksanakan ibadahnya pada 10 malam terakhir berbanding waktu yang lain. Ini riwayat Muslim, hadis sahih lah. Jadi kita memang dah ada dalam kita punya kerangka kefahaman Islam kita, bahawasanya 10 malam terakhir ni adalah malam yang dinanti-nantikan dan malam yang besar pahalanya, kerana salah satu malam adalah malam Lailatul Qadar, yang mana lebih baik daripada 1000 bulan. Cuma antara perbincangan yang menjadi khilaf sekarang ni adalah macam mana nak kira 10 malam Ramadan tu, kan? Sebab ada orang kira 10 malam Ramadan tu daripada belakang, dan ada yang kira mula daripada depan. Kalau mula daripada depan, maksudnya kita tahun ni kita puasa hari Selasa, betul tak? Kalau kita tengok dalam kalender saya yang bagi depan ni, bulan Mac 11 hari bulan, iaitu hari Isnin. Maghrib Isnin tu kita dah niat puasa, sebab Maghrib Isnin tu malam tu lepas Isyak dah ada tarawih. Kalau siapa-siapa ingat lagi lah, kan? Jadi 11 tu dikira malam pertama. Dan kalau kita kira malam pertama sampai hari ni 11 sampai 30, bermakna kita dah sudah 20 malam, kan? 1, 2, 3 sampai 30 hari bulan tu dah 20 malam. Kalau bulan Ramadan ada 30 hari, jadi kalau 30 tu malam dia 20, 31 malam 21, kan? Lepas tu 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Jadi hari Selasa 9 April, hari Selasa, Maghrib tu dah 30. Betul tak? Kita balik. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Betul. Jadi bila kita bincang, kalau kita kira macam tu, bermakna itu kalau Ramadan 30 hari. Kalau Ramadan 29 hari pula, kalau 29 hari bermakna 8 hari bulan tu, jadi 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, ni hari Isnin tu Maghrib tu 29 dah. Sebab memang secara ru'yatul hisab,
Kalau kita tengok cara kiraan hisab, tahun ni 29. Sebab tu diletak dalam kalender, kita raya hari Rabu. Ha? Kita raya hari Rabu sebab 9 tu, Maghrib tu dah masuk Syawal. Sebab 29 hari. Jadi kalau 29 hari, macam mana nak kira 10 malam terakhir tu? Tu. Sama ada dikira daripada belakang atau daripada depan. Dekat sini khilaf dia. Sebab ada satu camp yang berpandangan, ada satu camp ulama', itu satu grup ataupun satu pandangan, satu kumpulan ulama', dia berpandangan kiraan tu tetap bermula daripada hadapan. Bermakna 10 malam terakhir bukan hari ini, tidak bermula dengan malam ke-20 tapi malam 21. Sebab malam 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Jadi 10 cukup kalau 30 hari dalam Ramadan tu sebulan. Dan ada juga yang mengira daripada belakang. Kalau mengira daripada belakang, contohnya Ramadan tu 30 hari. Jadi kalau 30 hari bulan, Ramadan tu malam ke-30 tu malam ke-10, malam ke-29 dan malam ke-9. Kalau kira macam tu lah. Kalau malam tu 29, kalau dalam sebulan Ramadan ada 29 hari dan dikira daripada belakang pula. So malam ke-29 tu malam terakhir. Esok tu Syawal. Kira 29 ni malam ketiga, malam 10 yang terakhir. Ada juga kira macam tu. Jadi malam 28 ialah malam ke-9 terakhir. Bermakna dia hari ganjil. Ada kira macam tu. Jadi dekat sini saya nak rungkaikan khilaf ni. Jadi kita nak keluar daripada khilaf, kita pegang pada hadis yang zahir tadilah. Yang mana Nabi SAW ni bersungguh-sungguh pada 10 malam terakhir. Jadi tak kira lah hari ni ke ataupun esok ke, kita dah mula naik gear kita. Kan? Sebab antara hikmah Ramadan ni di bulan Lailatul Qadar ni dirahsiakan supaya kita ni bersungguh-sungguh dan tidak sambil lewa lah. Kan? Ini seperti yang disebut oleh para sahabat lah. Antara sahabat yang riwayatkan, dia tak menceritakan pada orang lain supaya kita ni tidak bosan dan tidak buat sambil lewa. Kan? Baik, just part ni saya nak beritahu tuan-tuan, puan-puan, bahawasanya ini ada dua aliran. Dan cara kita nak keluar yang terbaik lah, kita keluar daripada khilaf. Yang mana kita buat je 10 malam terakhir seperti biasalah. 10 malam terakhir ni kita puasa dengan baik, kita ikuti imam sehingga tamat dia punya tarawih. Dan kemudian kalau bangun awal untuk sahur boleh qiyamul lail dan sebagainya. Dan kita selalu berdoa kepada Allah SWT dengan doa yang diajar oleh Nabi, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna, dan sebagainya lah, insyaAllah. Okey. Baik. Malam 21 Ramadan. Ada beberapa para a'imah, para ulama kita, para imam yang berpandangan malam Ramadan tu malam ke-21, which is malam ni lah. Okay. So Maghrib ni ialah malam ke-21 Ramadan. Jadi para fuqaha Syafi'iyah seperti Imam Al-Iz Ibnu Abdus Salam, itu sultan ulama, cenderung mengatakan malam 21 Ramadan merupakan malam Al-Qadar. Beliau berkata maksud yang zahirnya malam Al-Qadar itu merupakan malam yang ke-21 Ramadan, rujuk Maqasid Asyam. Ini antara pandangan Al-Iz Abdus Salam. Dan ini juga pendapat Imam Syafi'i, selain beliau cenderung bahawa malam Qadar berlaku pada malam ke-21 atau 23. Jadi Imam Syafi'i ini ada dua pandangan lah tentang bukan, dia berpandangan ada dua hari yang mungkin boleh jadi malam Qadar, malam 21 dan 23. Baik, pendapat ini berdalilkan sebuah hadis yang menceritakan tentang malam Qadar daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, maksudnya kami sedang berbual berkenaan malam Al-Qadar di sisi Rasulullah. Lalu baginda bersabda, siapa ingat malam yang mana bulan muncul dalam keadaan bentuk seperti belahan pinggan piring. Jadi kat sini antara alamat dia lah. Pinggan atau piring. Yang mana bulan tu itulah antara kita punya kesukaran kita sekarang ni lah bagaimana bentuk pinggan dan piring pada zaman Nabi.
Adakah dia leper ke, adakah dia pinggan kuah ke, itu yang kita tak dapat nak bayangkan. Tapi kita tahu dalam fasa ataupun lunar moon atau lunar phase, fasa bulan-bulan ni memang akan ada bentuk seperti pinggan dan piring. Itu yang dia jadi perbincangan lah. Dan kata Imam Al-Is Abdul Salam, dia bila mensyarahkan hadis ni, dia sebut, dan bulan tidak berbentuk seperti belahan atau separuh dari piring, melainkan pada malam ke-7 serta malam yang ke-21. Ini pandangan dia lah. Okay. Kita sembang ringkas-ringkas je, insyaAllah. Baik. Malam ke-23 Ramadan. Jadi macam tadi juga, Imam Syafi'i berpandangan malam ke-23 Ramadan ni juga mungkin malam Al-Qadar. Tapi ada juga para imam lain juga seperti Imam Malik radhiyallahu an, Ibn Khuzaimah, Abu Awana, At-Tahawi radhiyallahu anhum ajma'in. Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Unais radhiyallahu an bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Taharrau lailatul qadri lailatul salasa wa ishrina." Carilah kamu malam Al-Qadar pada malam 23 Ramadan. Jadi ada juga hadis berkenaan dengan malam 23 Ramadan ni juga. So maknanya akan datanglah, kan. Baik. Dan dalam kita punya apa namanya, 10 malam terakhir ni, ada kita akan lalui Jumaat lah, kan, kalau kita tengok kalender kita tadi. So 30 malam ke-20, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Sorry. 26. Maknanya malam ke-26 iaitu pada 5 April. 5 April hari Jumaat, malam ke-26. Ialah malam Jumaat. Okey. Dan berkenaan Jumaat pada malam terakhir Ramadan ni, 10 malam terakhir ni, ada juga dibincangkan lah. Tapi disebut di sini lah hari atau malam ganjil. Sekiranya malam ganjil dari 10 malam yang terakhir itu jatuh pada malam Jumaat, maka malam tersebut lebih diharapkan berlakunya malam Qadar berbanding malam yang lain. Rujuk Lataif Al-Ma'ari bin Rajab. Jadi ini pun kita tak patut sisihkan lah. Malam Jumaat ni juga malam yang penting, sebab apa nama kita sebut, hari yang terbaik kan, malam yang terbaik, Jumaat, yang mana dihimpunkan dan sebagainya. Jumaat kan, jamaah ni semua masuk himpun, gathering. Jadi boleh jadi himpunan yang kebaikan, himpunan pahala, rahmah dan sebagainya. Baik. Oh ni dia punya slide dia jadi saya betulkan sekejap. Okey. Baik. Malam ke-27 Ramadan. Jadi ini antara majoriti lah, yang mana pandangan malam 27 Ramadan. Bahkan di Haramain, di Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah, mereka ada culture atau tradisi menghidupkan malam 27 Ramadan ni berbeza dengan malam lain lah. Kan, kalau kita dengar doa ni dan sebagainya sangat berbeza lah. Okay. Dan kalau di Malaysia ni biasanya UIA, masjid UIA dan sebagainya, mereka ada buat qiyamul lail. Dan sekarang ni pun banyak masjid yang buat qiyamul lail dan sebagainya. Cuma di UIA ni qiyamul lail dia semua solat malam tu ialah solat tahajud. Kalau masjid-masjid lain ni mungkin ada solat tasbih, dia ada solat-solat sunat lain lah, ada solat sunat hajat ke dan sebagainya. Tapi untuk di UIA ni 8 rakaat semua tahajud, and then ada witir, dan dibuat bacaan dalam solat panjang 8 rakaat witir apa semua ni, satu juzuk. Jadi juzuk 27 tu dia akan habiskan dalam qiyamul lail. Itu yang menarik tu di UIA. Okey, malam ke-27 Ramadan. Antara ulama yang berpendapat malam Al-Qadar merupakan malam ke-27
ialah dua orang sahabat Rasulullah SAW, iaitu Ubay bin Ka'ab dan juga Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ada dua orang lah. Ibnu Abbas ni menarik sikit. Nanti kita akan masuk. Kata Ubay bin Ka'ab, Wallahi inni la'a'lamu ayyu laylatin hiya laylatul lati amarana biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi qiyamiha hiya lailatu sabihati sab'in wa ishrin. Maksudnya demi Allah, sesungguhnya aku benar-benar mengetahui malam apakah ia. Ia merupakan malam yang Rasulullah SAW perintahkan kami, para sahabat, untuk menghidupkannya dengan ibadah. Ia merupakan malam hari ke-27. Riwayat Muslim. Yang ini. Sebagai hadis ni hadis Muslim. Jadi dia hadis yang ramai berpandangan di malam ke-27. Baik. Ibnu Abbas pula dia ada pandangan, dan ada satu pandangan juga yang disandarkan kepada Ibnu Abbas juga. Tapi kita bacakan yang ini dulu lah. Jadi kalau tuan-tuan rujuk tafsir, yang mana Ibnu Abbas ni dia berpandangan Lailatul Qadar itu pada malam ke-27 berdalilkan surah Al-Qadar ayat 5, iaitu perkataan hiya. Kalau kita baca salamun hiya hatta matla'il fajr, adalah kalimah ke-27 dalam surah Al-Qadar. Jadi menurutnya ia merujuk kepada Lailatul Qadar. Inilah yang diamalkan umat Islam di segenap pelosok zaman berzaman dan pandangan majoriti ulama. Okey. Jadi kalau tuan-tuan kira ayat dalam perkataan dalam surah Al-Qadar ni ada 30 lah. Cuma saya kira saya dapat lebih sikit lah. Saya tak tahu macam mana dia kira. Tapi ada kira dapat 30. Mungkin tuan-tuan boleh kira lah macam mana kan. Kalau nampak ayat 5 tu, salamun hiya. Pada perkataan hiya tu jatuhlah huruf yang ke-27. Kita sebut nombor yang ke-27 pada hiya tu. Jadi Ibnu Abbas berpandangan Lailatul Qadar tu pada malam 27 kerana alamat hiya tu. Okey, dalam surah Al-Qadar. Tapi ada satu lagi pandangan juga yang disandarkan. Ini kena semak lah pandangan ni. Yang mana dia sebut Lailatul Qadar ni pada malam ke-27 kerana huruf dalam perkataan Lailatul Qadar tu ada 9. Kalau kita tengok kan, Lailatul Qadri, La Ya La Ta 4, Alif Lam Qaf Dara 5. Jadi semua ada 9. 9 Lailatul Qadar diulang 3 kali. Lailatul Qadri, Lailatul Qadri, Lailatul Qadri. Jadi ada 3. 9 dah 3, 27. Ada juga macam tu. Pandangan dalam kita sebut macam yang dihantarkan pada Ibnu Abbas. Wallahu alam, kena disemak lah pandangan ni. Tapi yang jelas daripada Ibnu Abbas adalah kiraan tu. Kalau kita kira inna anzalna fi lailatul qadri wa ma adra, kita kira satu-satu dapatlah 29. Sampai hiya tu lah, 27 sampai hiya tu. Okey. Cuma saya kira tak dapat lah. Saya kira mungkin ada a few perkataan yang mungkin dia satukan. Saya kena rujuk lah method dia macam mana. Baik. Okey, ini satu lagi pandangan yang ada kata pelik dan sebagainya. Tapi ini kita anggap sebagai tajribah ataupun pengalaman para imam sebelum-sebelum ni lah. Mungkin mereka pernah lalui dan mereka nampak. Okey. So dia ada dua kat sini, saya tunjuk. Jadi satu dalam kitab yang itu Talibin dan Hasyiah Al-Jamal. And then lagi satu dalam Hasyiah Al-Bajuri. Okay. So warna biru ni Hasyiah Al-Bajuri, yang ada Talibin dan Hasyiah Jamal. Hasyiah Al-Jamal. Okay. Sebabkan kita mula puasa hari Selasa kan. Kita puasa hari Selasa. Sebab Isnin tu malam tu. Jadi kalau dalam kitab ni dia sebut kalau permulaan Ramadan tu mula pada hari Selasa, maka jatuh pada malam 27. Ini pandangan. Kita nak ikut tak nak ikut, ini terserah. Sebab ini cuma pandangan, dia tak mewajibkan kita. Dan saya memang kebiasaan saya
bila saya ajar, saya bawa semua pandangan para imam ni supaya tuan-tuan boleh buat perbandingan. Kan? Sebab Allah SWT sebut dalam Quran kan. Apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsana. Dah ayat yang bermaksud alladzina yastami'una al-qaul, iaitu orang-orang beriman ni yang mendengar kata-kata, alladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsana, dan dia mengikuti yang mana yang terbaik. Jadi kita bawa semua ni, saya persiapkan semua pandangan-pandangan ni supaya tuan-tuan boleh pilih, kan? Boleh pilih dan nilai. Baik. Sebab kita baru bincang pasal tanda atau pasal tarikh ataupun hari-hari ganjil ni, kita tak masuk lagi tanda dia. Dan tanda ni insyaAllah kita akan tunjuk Mufti Wilayah punya website sebab dia ada yang penuhnya. Saya rasa lebih mudahlah kita tengok situ supaya tuan-tuan boleh rujuk je lepas ni. Baik. Kalau yang dalam Hasyiah Bajuri, kalau hari Selasa, which is kita mula puasa hari Selasa, dia jatuh pada malam ke-25. So, dijangkakan sama ada Lailatul Qadar pada malam ke-25 atau malam ke-27. Itu dia punya dalam ni lah. Okey. Baik. Ni contoh je. Okey. Jadi kadang-kadang kita bila kita baca macam-macam dalam kitab ni, jadi macam-macam pandangan kan. Tapi ini yang masyhur lah yang kita kongsikan. Baik. Kita nak masuk tanda-tanda pula. Ya kan, saya cari ni pula dia punya tajuk dia. Okey. Okey. Ya, saya pergi pada sekejap. Chat. Okay. Tuan-tuan nampak ke saya punya ni? Nampak kan? Nampak Ustaz. Nampak Ustaz. Alright, nampak. Okay. So, senang lah. Sebab slide saya ni pun saya tak kongsi. Sebab banyak sangat dah kan. Jadi, tuan-tuan kalau apa-apa boleh rujuk terus ke Pejabat Mufti Wilayah juga, boleh juga. So, ada dia artikel tentang ni, tentang tanda-tanda. Cuma saya nak bagi tahu kebanyakan tanda-tanda yang disebut tentang Lailatul Qadar ni kebanyakannya tidak sahih. Cuma ada few lah yang ada kekuatan yang disebutkan sebagai petanda dia malam tu Lailatul Qadar. Ada dua lah. Ada dua. Yang ini memang ditunggu-tunggulah dan boleh dirasai. Okay, benda-benda lain ni kadang-kadang macam pokok. Apa orang kata kan, pokok sujud lah apa. Ini semua yang pelik-pelik ni kita tak ambil lah. Baik. Kat sini disebut antaranya adalah tanda dia adalah matahari terbit, tidak terang dan tidak panas. Ni. Okey. Jadi bila selesainya malam tu dan pagi tu terbit tu matahari tu, dia punya radiance tu, dia punya cahaya tu tak panas. Ini antara satu pandangan. Di sini disebut daripada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, menyatakan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya matahari terbit pada hari tersebut tidak mempunyai cahaya dan kepanasan. Which is matahari tu keluar tapi tak ada rasa panas. Dan syarah kepada hadis ni ialah kerana pada malam tu kan Malaikat Jibril alaihissalam turun kan bersama dengan malaikat-malaikat lain dan sebagainya.
untuk memberi uh, ataupun menentukan ataupun menetapkan takdir bagi tahun tu kan. Sama ada dia baik dan sebagainya, tak baik dan sebagainya. Jadi malaikat Jibril dia akan turun dan diberi takdir-takdir apa, dia menetapkan takdir-takdir yang telah Allah tetapkan pada setiap orang. Baik. Sebab tu disebut Al-Qadar. Qadar ni disebut sebagai kuasa, dan dalam masa yang sama juga dia disebut sebagai memberi kadar atau memberi measurement ataupun memberi uh, kita sebut sebagai apa amount. Amount. Setiap manusia malam tu malaikat Jibril turun, dia akan tetapkan amount untuk tahun tu, sama dia baik ke jahat ke dan sebagainya, macam tu. Baik. Dan sebabkan manusia, malaikat yang turun tu terlalu banyak, terlalu memenuhi bumi ni sampai congested, sampai sesak bumi ni, cahaya matahari pun tak jadi panas. Itu antara syarahan juga. Menarik kan? Okey. Seterusnya, ini ada disebut juga air masin laut tukar jadi tawar. Jadi ini sekadar kita baca lah. Memang ada disebut lah dalam syarah dan sebagainya. Khasnya inilah syarah Fathul Bari dan sebagainya. Tapi kita nak tengok yang lain pula. Yang satu lagi. Di sini tak bawa. Sekejap. Okey. Kita tengok satu lagi. Yang mana ditanda adalah hujan. Tengok sini kejap. Jadi antara dia adalah bila Nabi SAW solat, muka Nabi ada lumpur, iaitu tandanya ada turun hujan malam tu. Ini juga tanda yang besar kaitan dengan Lailatul Qadar. Saya tak jumpa pula. Saya save sekejap. Sekejap. Lumpur. Ni pun menarik juga, ada dia punya penuh kan. Okey, kalau kita tengok kat sini kan, satu lagi tanda yang menarik. Ini adalah Ubadah bin Samit radhiyallahu an. Diriwayatkan secara marfu', maknanya tidak menyebutkan Nabi lah di dalam sanad dia, terus kepada Nabi, ataupun terhenti pada sahabat. Sesungguhnya malam tersebut bersih terang, seolah-olah bulan yang menerangi tenang, nyaman, tidak terlalu sejuk pada malam tersebut dan tidak terlalu panas, dan tiadalah tempat bagi bintang untuk dilihat dengannya hingga ke waktu pagi. Dan daripada tandanya bahawa matahari pada waktu pagi keluar dalam keadaan tidak bercahaya dengan kepanasan seperti bulan penuh purnama, dan syaitan tidak ada tempat untuk keluar pada malam. Syaitan tidak ada tempat untuk keluar bersamanya pada hari tersebut. Okay? Ini antara waktu tu. Sebab tu orang kata Lailatul Qadar ni nak tengok pada malam tu macam susah. Contohnya dia tanda tu lebih jelas pada waktu dah selesai atau tamat Lailatul Qadar. Okay.
Ni ada jugalah. Saya tak jumpa pula. Sebelum ni saya jumpa dah. Dan Nabi solat. Memang saya tak jumpa dah. Mungkin sekejap. Saya rasa bukan kat sini kot. Hmm. Tak ada juga. Itulah saya tak ingat ke mana saya tengok tu. Tapi diriwayatkan yang Nabi SAW ketika solat tu, para sahabat nampak di muka Nabi ni ada kesan air dengan tanah. Itu lumpur lah. Yang mana malam tu berlakunya Lailatul Qadar. And then yang satu lagi berkenaan dengan apa namanya, orang bertanya kan, malam tu tenang ke tak tenang ke, macam mana kan, ada orang gaduh ke dan sebagainya. Ini satu riwayat kan, di mana Nabi SAW tahu malam tu Lailatul Qadar, tapi sebabkan ada orang yang bertengkar, ada orang yang berselisih faham, jadi menyebabkan Nabi SAW lupa bilakah malam tu. Jadi nak kata ni malam tu pun boleh juga berlaku benda yang mungkin lain lah. Tak semestinya dia akan tenang, boleh jadi tak tenang juga. Itu juga antara petanda jugalah. Maksudnya malam tu boleh jadi kita tanpa kita sedar. Okey, dan lagi satu ada soalan yang orang tanya juga adalah tentang dosa. Dosa malam Lailatul Qadar, adakah dia digandakan sebanyak 1000 kali? Itu kan? Enggak. Ada. Okey. So kita tengok yang ni. Okey, kat sini ada disebut kat sini yang melakukan dosa pada malam Lailatul Qadar ni tidak ada dalil. Dan uh, mudahnya dosa boleh besar dan dikecilkan kerana 3 perkara. Ni tuan-tuan ingatlah. Dosa dia boleh jadi besar atau jadi kecil disebabkan 3 perkara. Pertamanya, waktu dia melakukan dosa tu. Kalau waktu tu adalah waktu bulan-bulan haram, kan? Dia buat dosa dalam bulan haram dengan dia buat dosa di luar bulan haram, tak sama besar dosa tu. Dia lain-lain. Sebab dalam bulan haram, melakukan dosa adalah melanggar syiar. Sebab kita patut memuliakan bulan tu, tapi kita tak memuliakan bulan tu. Jadi dia jadi dosa tu jadi besar sikit. Kan? Maksud sikit tu bukanlah sikit lah, tapi maksudnya dosa tu besar lah. And then yang kedua, tempat. Tadi waktu, ini tempat pula. So dosa tu boleh jadi besar dan kecil kerana tempat. Contohnya mencuri di Malaysia dengan mencuri di dalam Masjidil Haram. Berbeza lah. Masjidil Haram tu memang tempat yang rumah Allah dan sebagainya. Tempat orang muliakan, tempat yang aman, kan? Tapi dalam tempat tu lah kita melakukan maksiat. Jadi dia dosa tu jadi besar sebabkan tempat. Dan yang ketiga adalah individu yang kita dosa. Maksudnya kalau menipu dengan Ustaz Amir dengan menipu Rasulullah SAW, berdosa lagi besar lah dengan menipu Rasulullah. Contohlah. Jadi dia ada 3 ni penyebab kepada dosa jadi besar dan kecil. Pertamanya waktu, keduanya tempat, dan ketiganya adalah individu siapa yang kita buat dosa tu. Jadi dalam bab Lailatul Qadar ni, bila orang tu melakukan dosa pada malam Lailatul Qadar, dosa tu besar kerana dia dilakukan pada malam dan waktu yang mulia. Walaupun tak ada dalil yang menyebut tentang ni, tapi kita faham itu malam tu adalah malam yang mulia, yang Allah muliakan lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian dalam bahasa yang sama, dalam bulan Ramadan, iaitu bulan yang mana Allah SWT menyuruh manusia menahan diri, tapi orang tu tidak boleh menahan diri. Okey. Jadi dosa tu besar, tapi walaupun tak ada dalil yang khusus, tapi kita sebut itu dosa tu dia jadi besar luar daripada kebiasaan lah. Sebab tu kita sebut kat sini kenapa ada perbincangan tentang melakukan dosa pada malam Lailatul Qadar. Sepatutnya malam Lailatul Qadar tu
waktu yang tenang dan sebagainya kan, manusia takkan buat dosa dan sebagainya. Sebab tu kita nak beritahu Lailatul Qadar boleh juga berlaku walaupun ada orang buat dosa pada malam tu. Memang Lailatul Qadar ni kita tak tahu bila. Ini satu rahsia yang Allah SWT rahsiakan kepada kita lah. Seperti yang Nabi SAW akal sebut dalam yang bagi kita lupa tentang Qadar tu berlaku bila, sebab ada pertengkaran, perselisihan tu kan. Tu. Baik. Ini antara yang dibincangkan lah. Malam Lailatul Qadar. Okey. InsyaAllah. Jadi kita mungkin kita boleh stop sini dulu. Kita buka untuk soalan dulu. InsyaAllah saya bagi 10 minit, 9 minit ni. Kalau kita boleh bertanya, yang mungkin saya boleh jawab lah, insyaAllah. Kalau ada soalan. Ke ada soalan-soalan yang mungkin tak berkaitan ke, kita cuba juga jawab lah, insyaAllah. Dalam chat tu ada Ustaz. Ada chat, ya. Saya tengok. Assalamualaikum. Adakah nuzul Quran satu khilaf atau tidak? Pernah lihat satu jemaah tarikat untuk pada malam nuzul Quran 7 bulan Ramadan berdalilkan surah Al-Qadar. Baik. Memang ada riwayat 17 Ramadan Lailatul Qadar. Nuzul Quran. Memang ada riwayat 17 Ramadan nuzul Quran. Tapi ada juga riwayat lain yang sebut nuzul Quran ni bukan 17 tapi 24 dan sebagainya. Dia ada pandangan-pandangan lain lah. Basically khilaf lah nuzul Quran ni. Cuma kita tahu Quran tu diturunkan dalam bulan Ramadan lah. Kan? Allah SWT sebut tentang dalam Quran kan, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Itu kita tahu. Alamat tu kita tahu. Tapi bilakah kita tak tahu. Okey. Tentang apa namanya? Kenapa, macam mana kalau saya memilih 17? Ini adalah kita sebut sebagai pengamatan masing-masing lah. Kan? Biasanya kita ni bila kita cenderung kepada satu pandangan atau jawapan daripada para imam ni, kita kena ada nilai apa nama dia? Adabul ikhtilaf. Kan? Kita kena ada bersangka baik lah. Walaupun kita pilih dan kita rasa tenang dengan jawapan tu, tapi orang lain memilih selain daripada kita. Tapi dalam bab yang sama ni, masing-masing semua nak menuju Allah SWT sebab masing-masing nak cari Lailatul Qadar yang terbaik kan. Jadi ini semua adalah apa kita sebut fastabiqul khairat lah, kan, berlumba-lumba dalam kebaikan. Dan yang untungnya bila ada banyak pandangan ni, ni yang saya nak kongsikan lah tuan-tuan. Yang untungnya ada kata 17, ada kata 24, ada kata ni. Kalau kita ambil semua tu, kita yang paling untung sekali. Okay? Sebab kita dah tahu dah, ada imam ni dia kata 17. Ada kata 24. Ada kata ni dan sekian. Jadi kita yang untung ni, kita yang dengar ada dua belah pihak ni, kita rangkulkan semua. Kita ambil semua dan kita lakukan ibadat pada hari itu. Okay? Itu yang berkaitan lah. Kat mana nak rujuk kalau 17 ni? InsyaAllah saya rasa dalam pejabat mufti wilayah ada juga jawab 17. Jawab 17 ni. Mudah-mudahan menjawab lah. Cik, apa tadi nama? Dia pakai KPM je ni. Cik Guru Cik Guru. InsyaAllah. Mudah-mudahan menjawab lah. Ada lagi soalan? Ustaz, sebaik-baiknya solat tarawih pada akhir Ramadan ni kita buat pada 1/3 malam ke? Okey. Tentang ayat tentang 1/3 malam dan sebagainya, sebenarnya Allah SWT beri kita pilihan dalam Quran. Kan? Yang mana Allah SWT sebut tentang fatahajjat bihi nafilatan lak. Kalau tuan-tuan baca ayat tu. Dalam surah dalam surah Al-Isra ayat 78.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minal laili fastahajjat bihi nafilatan lak. Dan pada sebahagian malam bersembahyang tahajudlah kamu sebagai satu ibadah tambahan bagi kamu, kan. Kemudian dalam ayat lain Allah SWT sebut tentang waktu-waktu 1/3 waktu-waktu solat tahajud tu, sama ada boleh buat di awal waktu malam ataupun di pertengahan waktu malam, di separuh malam ataupun di hujung waktu malam. Allah SWT sebut dalam Quran juga waktu tu. Tengok kejap. Okey, kat sini. Dalam surah Winfus. Ya. Dalam surah Al-Muzammil. Dalam surah Al-Muzammil. Okey. Kalau kita baca ayat 1 sampai ayat 4. Tu. Kan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang-orang yang berselimut, qumil laila illa qalila. Bangunlah malam walaupun sedikit daripada waktu malam tu. Lepas tu Allah SWT sambung ayat 3, nisfahu awinkus minhu qalila. Iaitu bangunlah seperdua, separuh. Nisfahu tu separuh malam atau kurang daripada seperdua tu. Maksudnya waktu-waktu lain lah. Kemudian Allah SWT sambung dalam ayat 3 pula, au zid alaihi waratil Qur'ana tartila, ataupun lebih daripada seperdua tu. Maksudnya kalau malam ni kita bahagi seperdua, maksudnya seperdua awal dengan seperdua akhir. Allah SWT beri kita pilihan, qumil laila illa qalila, bangun sikit, ataupun nisfahu awinkus minhu qalila, ataupun kurang daripada yang separuh tadi tu, au zid alaihi waratil Qur'ana tartila, ataupun lebih daripada tu. Jadi yang sebaiknya yang mana? Sebaiknya bagi saya kalau yang separuh malam kedua tu, yang terakhir tu, berdekatan dengan subuh tu, kita buat tahajud lah. Kalau boleh buat tahajud. Kalau tak, solat tarawih pada malam tu bersama imam selepas isyak tu pun sudah disebut sebagai menghidupkan malam. Sebab tu dalam hadis tu kan, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama ni maksudnya siapa yang mendirikan malam tu dengan solat, which is solat tarawih lah. Dan dalam yang hadis lain lah, man shoma Ramadan. Jadi qama dengan soma ni waktu siang. Siapa yang berpuasa di siang harinya, Allah ampunkan dosanya yang lepas-lepas. Man qama Ramadan, siapa yang bangun malam pada malamnya. Jadi dia ada dua dua bahagian, malam dan siang tu. Okey. Ustaz, saya solat isyak, adakah dikira sebagai bangun malam dan menghidupkan malam? Ya. Solat isyak sudah dikira menghidupkan malam. Solat maghrib? Ya, sama juga. Permulaan malam tu, kita buat mana-mana solat fardu dikira sudah menghidupkan malam tu. Kan? Itu maksud menghidupkan malam. Tapi menghidupkan malam dengan lebih lama lagi, lebih dituntut lah, lebih afdal. Harap menjawablah soalan Nur Jannah. Okey. Ustaz, apakah pengisian iktikaf yang terbaik? Baik, iktikaf ni ada perbezaan pandangan juga, sama ada boleh tak iktikaf duduk macam 10 minit. Sebab kalau menurut imam kita, Imam Syafi'i dan sebagainya, kemudian kalau kita tengok sunnah Nabi SAW, Nabi ni kalau masuk 10 malam terakhir, Nabi iktikaf, Nabi tak keluar kecuali untuk hajat. Untuk hajat, yang ada hajat seperti ketandas dan sebagainya, baru Nabi keluar daripada iktikaf. Maknanya iktikaf Nabi ni dalam masjid selama 10 hari, 10 malam. Ini tak keluar. Kan? Dan ada juga pandangan-pandangan ulama lain yang mana boleh iktikaf walaupun sekejap. Maksudnya kita masuk dalam masa 5 minit pun iktikaf dikira sebagai iktikaf. Okey. Yang terbaik dalam iktikaf ni adalah, apa maksud iktikaf? Iktikaf ni maksudnya dia memutuskan diri dia daripada hubungan luar. Maksudnya dia menguatkan ikatan dia dengan Allah SWT, dia memutuskan hubungan dia dengan dunia. Itu maksud iktikaf. Kan?
Selalunya orang buat di gua-gua kan, bertapa kan. Tapi iktikaf ni untuk Allah dalam masjid. Kan? Iktikaf ni yang terbaik di dalam masjid dan kita beribadatlah, baca Quran, berzikir dan sebagainya, tadabbur. Ini yang terbaik dalam masjid lah. Jadi pengisian iktikaf yang terbaik tu adalah yang mana dia mengikatkan diri dia dengan Allah SWT, menambah iman kepada Allah SWT, beribadat lah. Jadi 10 malam tu memang khas untuk Allah SWT. Ini yang disebut sebagai puasa hati, yang mana dalam hati dia tak ada selain daripada Allah SWT. Dia tak terfikir bazar nak makan apa, tahun ni langsir warna apa, tak nak sama warna baju. Dia tak ada fikir benda tu. Baik, harap menjawab lah Puan Muflisah. Okey, Nurjana Alhamdulillah jazakallah wa iyyakum insya-Allah. Baik, ada soalan lagi ke? InsyaAllah. Kalau tak ada, kita pun dah sampai jam 10. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan boleh baca Al-Quran dan kemudian kita boleh sama-sama kita khatam lah. Ya. Ya, Abang tengah aja. Baik. InsyaAllah nanti akan ada asatizah lain yang akan menyambung lah tazkirah ni dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan dalam keadaan yang ringkas ni, mudah-mudahan kita boleh menambahlah amal kita. Kalau kita baca Quran tak tahu maksud, kita rujuklah maksud dia, terjemahan dia. Lebih baik kita tahu maksud dia sebab kita nak beramal kan. Quran ni sifat dia kita kena beramal lah. Kita baca dan kita beramal. Kemudian kita kena merujuk kepada guru-guru lah dalam kita memahami Quran tu, seperti tafsir dan sebagainya. Kan? Ambillah satu waktu belajar tafsir dan sebagainya kan. Dan baru-baru ni kita ada satu lagi isu kan tentang apa nama tu, khatam Quran dalam masa sehari. Kan ini kan dibincangkan kan. Ini pun isu yang saya rasa tuan-tuan kalau tak fokus pada isu ni pun lebih baik lah untuk iman tuan-tuan. Sebab bulan Ramadan ni sebenarnya kan kita kena elak lah daripada debat, berjidal. Dia bukan tak nak, sebab bulan Ramadan ni bulan khusus dengan Allah SWT. Jadi kita tahan diri kita sekejap dan kita boleh jawab lah pada waktu lain. Cuma ringkas je jawapan dia, saya boleh bagilah kepada tuan-tuan untuk menenangkan hati kalau siapa-siapa yang terlibat dengan perbincangan ni. Dalam bulan Ramadan, kita kena tengok golongan-golongan yang baca Al-Quran. Jadi setiap orang yang membaca Al-Quran, tuntutan, kehendak dia dan motif dia berbeza setiap seorang. Imam Syafi'i baca dengan kita baca tak sama. Kita yang baca ni, saya lah yang baca ni, kalau orang tanya sekian-sekian ni pun mungkin saya tak boleh jawab. Sebab saya tak ada kekuatan ilmu seperti Imam Syafi'i, tak ada kelancaran macam Imam Syafi'i, tak kuat hafazan seperti Imam Syafi'i. Dan orang lain yang mungkin ada karakteristik macam Imam Syafi'i dari sudut ingatan dia, bacaan dia dan sebagainya, dan malakah dia, penguasaan ilmu dia, bahasa Arab dia dan sebagainya, mungkin berbeza dengan saya. Sebab tu ada orang yang boleh khatam Quran dalam masa sehari dan sebagainya. Okey, ada tak larangan tentang benda ni? Ada. Nabi SAW pernah sebut tentang orang yang minum susu. Orang yang baca Quran ni macam minum susu. Dia minum susu sekali teguk habis. Nak menandakan jangan baca Quran berterusan secara laju sehingga tamat khatam dalam masa sehari. Yang mana orang yang macam ni dia akan cepat bosan. Jadi ada orang baca Quran dia bosan, ada orang baca Quran dia tak bosan. Ini juga kita kena bezakan. Jadi apa kesimpulan saya nak bagi ni? Maksud dia setiap orang ni ada kategori-kategori dia. Dan kalau dia boleh keluar daripada kategori-kategori larangan tu, silakan. Dan ini sangat sukar lah. Kan kadang-kadang ada orang dia baca satu hari dia tinggal sampai 5 hari dia tak baca. Ada orang memang dia baca setiap hari sebab dia buat rujukan, dia buat kajian dan sebagainya. Ini berbeza. Dan ada orang memang dia baca sebab dia nak mengulang. Dia ulang sebab dia nak ambil syahadah mungkin. Jadi satu hari dia boleh khatam 30 terus. Esok dia khatam lagi 30. Sebab dia nak mengulang. Dia dah ada motif dia macam tu. Jadi sebab tu kita kena tengok
kategori manusia tu lah. Ada tak galakan baca Quran? Ada. Jadi dia ada dua kat sini. Sebab tu orang yang nak masuk tajuk ni, dia kena himpunkan semua riwayat. Larangan, galakan, sunnah, amalan salafus soleh, baru dia boleh keluarkan jawapan yang paling tuntas kepada masyarakat yang dia santuni. Kalau tak, kita tersekat dengan satu pandangan sahaja. Kan? Kita akan tersekat dengan satu pandangan. Satu kata haram terus, satu lagi kata boleh terus tanpa piawaian, tanpa disiplin. Jadi dia sangat luas atau sangat ketat. Kan? Dia jadilah ifrat dan tafrid, which is agama Islam ni kan agama sederhana. Kita sederhana. Kan? Macam mana yang Maulana Syed Yusof Hafizahullah sebut kan, kita ni sederhana. Jadi kita ni dalam apa saja kita buat, kita bersederhana lah dalam beragama. Kita tak ada, sebab tu dalam agama kita ni ada nama dia wulu, kan, melampau dalam beragama. Jadi kita nak elakkan benda tu, insyaAllah. Dalam bab lain, saya ada jumpa satu tulisan ni, dia sebut tentang kenapa ada waktu haram dalam solat kita ni. Kenapa ada waktu haram? Kan dalam satu hari ada 3 waktu haram kan, lepas subuh, lepas asar, dengan ketika matahari berada di tengah-tengah ataupun di tepat di atas kepala tu. Kenapa dia ada waktu-waktu haram yang solat ni? Jadi kat sini antara hikmah dia nak beritahu yang mana solat ni tak dituntut untuk berterusan walaupun dia ibadat yang agung. Maksud tak dituntut dalam keadaan berterusan ni, maksudnya dia solat ni, dia ada hak solat. Dalam masa sama kita kena tunaikan hak yang lain, hak perut kita, hak suami isteri, hak anak-anak, hak jiran, hak ibu bapa yang masih hidup dan sebagainya. Dia maksud dia macam tu. Ini maksud agama sederhana lah. Kita tak berterusan dalam keadaan solat dan sebagainya. InsyaAllah. Ma asabaka min sanatin fa min Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik, fa arsalnaka lin-nasi rasulan wa kafa billahi syahida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.